Pasal apa boleh pula pergi mandi ramai-ramai? Pasal apa di stadium boleh? Pasal apa di shopping market boleh? Kalau di masjid dia jadi tak boleh pula. Lah ni kalau tak pakai mask, dia berasa macam tak pakai seluar tau. Kan Allah Ta'ala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirnya kerosakan di daratan dan di lautan itu hasil daripada usaha tangan-tangan manusia itu sendiri. Tangan-tangan manusia yang buat undang-undang. Keputusan manusia lah yang menentukan itu dan menentukan ini. Kadang-kadang kita bukanlah nak marah. Saya ni bukan nak marah. Cuma saya menzahirkan rasa sedih dengan situasi yang berlaku sejak semenjak ni. Kan kita rentetan daripada boleh merentas negeri, kembali boleh kuliah maghrib. Alhamdulillah kita pergi kuliah maghrib dengan SOP lah, bawa sejadah sendiri. Alhamdulillah. Nah, kita kena duduk jarak-jarak dan senantiasa kena pakai mask. Kalau ikut Ustaz Hamai pun kena pakai mask. Memanglah kita pakai mask, cuma nak bercakap tu buka lah, lemah juga bercakap. Duduk jarak-jarak jauh tak apa kot kan. Buka kena pakai juga. Nak menapah payah, tak nak cakap tak puas kan. Jadi buka lah. Kalau tu salah, saya pun tak tahu lah, minta maaf lah kan. Cuma kalau rasa bersalah, tak payah panggil Ustaz mai. Nak bercakap buka pakai tu pula kan. Tapi sebab apa kita kadang-kadang kita buat SOP ni, dia jadi macam kita jadi rasa takut. Aku ni saat lagi dah ada orang rakam, orang dah buat live, saat lagi apa Ustaz tak pakai mask. Lah ni kalau tak pakai mask, dia berasa macam tak pakai seluar tau. Dia keluar kereta, contohnya nak pergi kedai, tak pakai mask, dia lari balik masuk dalam kereta pakai mask, keluar macam tak pakai seluar. Tu dia. Tapi tak apa, itu SOP. Kita tak ada masalah pun. Cuma jadi terfikir dengan benda hak viral kan baru-baru ni di Sunway Lagoon kan. 1000 orang lebih dikabarkan, 1000 ke 1200 orang duduk dalam taman tema air itu berseronok kan. Dan tu bukan semua adik-beradik. Kalau adik-beradik pergi 1200 orang tak apa. Mana ada orang mandi pakai mask? Tak ada ke mandi pakai mask ke? Tak ada. Boleh pula 1000 orang dalam satu tempat. Tak berlaku penjarakan yang betul-betul jarak sungguh lah kita kata. Dan situasi kedua kita tengok di stadium bola sepak kan. Stadium bola sepak, Masya Allah, tabarakallah, ramai dah boleh masuk. Yang ada 2 dos boleh masuk. Dan kemudian kita tengok taklah semua pakai mask dan masuk pula duk apa-apa. Jadi benda tu kita jadi macam terfikir. Bukan kita nak petikai apa pun, kita terfikir, kita terbanding dengan mata kita melihat, kita tengok suasana. Dan saya sendiri yang duk pergi masjid tiap malam ada kuliah maghrib. Yang mai kuliah maghrib tuan-tuan agak-agak berapa? Ada 1000 orang. Kalau 1000 orang esok kiamat, kuliah maghrib bukan ramai mana. Dan kuliah maghrib pun nama pun kuliah maghrib lah ni isyak kena berhenti terus. Ada 45 minit. Kalau nak pergi stadium satu bab dah 90 minit kena tunggu. Sebab apa? 45 minit first half, betul 45 minit yang kedua, rehat 15 minit tu dah berapa jam. Dan mana ada orang tengok bola, dia masuk lewat, dia kena masuk awal baru dapat kursi yang dekat dengan padang apa semua tu. Dia kena masuk awal pukul 6 dah masuk dah. Bila keluar? Pukul 11 baru keluar. Lagi lama. Kalau khutbah Jumaat, kalau masuk pukul 1:05 minit, ada hak mai terlewat sikit 10 minit, masuk 1:05 minit, dia mai 1:10, balik 1:45, baliklah. Maksudnya masa tu singkat. Tapi yang sedihnya kita masih lagi menjaga penjarakan sosial. Ialah kita bersangka baik, tetapi hati ni jadi tak tenteram. Kata pasal apa boleh pula pergi mandi ramai-ramai? Pasal apa di stadium boleh? Pasal apa di shopping market boleh? Kalau di masjid dia jadi tak boleh pula kan. Jadi saya tak petikai, saya tak marah, cuma jadi macam terfikir, kata sedih juga. Sedih lah kan, kita lama dah tak sembahyang berjemaah yang cara membahu rapat dan sebagainya. Kalau ikut pengalaman kita, kawan-kawan kita hadapi Mekah,
Dah rapat dah macam biasa, cuma mask pakai. Kalau contoh tak pergi bersalaman pun tak apa, tak ada masalah. Cuma isunya pergi mandi, hukum dia apa? Pergi tengok bola, hukumnya apa? Pergi semayang berjemaah, hukumnya apa? Asal hukum mandi ni harus. Hak campur tu, hak tu kita bincang lain. Pergi tengok orang main bola, hukum asal dia apa? Harus juga. Hak campur ke apa ke itu kita bincang nombor 2. Hukum pergi masjid semayang berjemaah, hukum dia apa? Sunat muakkad. Semayang tu sendiri wajib, tapi kita ni hak nak pergi semayang berjemaah di masjid sunat muakkad. Tang situ dia punya kedudukan dia tu dah tinggi dah. Jumlah orang yang pergi semayang tu pun taklah sampai 1,200 orang. Kalaupun masjid besar-besar, kita katakan, kita berani cakap, kita berani kata tak lebih daripada jumlah tersebut. Inilah yang saya terfikir, tak apalah, biarlah benda itu kita zahirkan rasa sahaja, tapi kita mengharapkan sesuatu tindakan yang baik, yang harmoni. Kita tak menyalahkan sesiapa, cuma kita terfikir, dan Allah Ta'ala bagi otak kita, bagi mata boleh nampak. Betul, ada pula telefon kan, orang duk hantar begitu ni, kita pun selidik dulu, betul ke macam tu dan sebagainya. Jadi disitulah, bila jadi perkara ni, saya berasa sedikit kesal dan juga berasa sedih lah di atas apa yang kita lihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat bala lah, mengangkat bala daripada semua. Jadi itu yang kita nak kaitkan sebenarnya daripada tangan-tangan kita. Tangan kita mengikut kemampuan masing-masing. Kalau cara dia level bawah, dia berhak untuk melakukan sesuatu. Kalau tangan dia level pemerintah, lebih besarlah kefasadan kalau dia melakukan benda yang fasad. Lebih besarlah kemungkaran kalau dia mengiyakan sesuatu. Dan kita mengucapkan syahbas dan tahniah kepada kerajaan Kedah baru-baru ini yang telah menamatkan lesen arak dan judi. Nampak? Bila ada kuasa, dia menggunakan kuasa tersebut untuk kebaikan ummah. Cuma kalau nak minum arak juga, kalau nak main berjudi di tempat lain lah, dalam kawasan Kedah tak boleh. Tu menunjukkan bahawa sebenarnya satu tindakan itu berdasarkan apa yang difikirkan baik oleh seseorang pemimpin, oleh seseorang rakyat, kalau mengikut kemampuan masing-masing.